Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri Malaysia. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai bersama Yang Berhormat ialah Yang Berbahagia Datuk Seri Amran bin Muhammad Zain, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Perdana Menteri Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Ini adalah lawatan pertama Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir ke Negara Brunei Darussalam selaku Menteri Luar Negeri Malaysia. Semasa majlis menghadap ke bawah Dulia Maha Mulia dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Malaysia berbincang mengenai hubungan dua hala secara amnya di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Persediaan lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia ke negara Brunei Darussalam serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtani Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia dan isteri, Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta rombongan yang mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat dan isteri ialah Yang Berhormat Pihin Datuk Lalu Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Menteri Pengiring dan Isteri. Majlis sambutan rasmi dimulakan dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara. Yang Amat Berhormat memeriksa barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kebenaran kawalan kehormatan menjalankan tugas seterusnya. Yang Amat Berhormat. Yang Amat Berhormat seterusnya diperkenalkan kepada Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei dan isteri,
Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan isteri, ketua-ketua perwakilan asing di negara Brunei Darussalam dan setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Sejurus selepas itu, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri disembah kenalkan kepada rombongan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, termasuk Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri dan Isteri. Juga berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan isteri. Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan isteri. Brigadier Jeneral Besar Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan. Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Besar Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia dan isteri. Dan Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri serta rombongan dijangkakan menghadap ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Istana Nurul Iman hari ini. Ini adalah merupakan lawatan rasmi pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke negara Brunei Darussalam sejak pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 24 November 2022. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Qasar Al-Mizan, Kelmarin. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 7 Julai 2018. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam satu minggu kebelakangan terus menunjukkan penurunan, iaitu 143 kes sehari berbanding 223 kes sehari pada minggu sebelumnya. Perangkan itu dijelaskan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan tidak ada kes dalam kategori 5 dan kategori 4 yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif atau yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Hingga 23 Januari 2023, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 79% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.8% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 148 kes baru telah dilaporkan, iaitu 147 kes hasil ujian ART dan 1 kes dikesan melalui ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Bermula 9 Februari 2023, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan mula melaksanakan pendaftaran maklumat ketibaan bagi warga negara asing secara elektronik yang dikenali sebagai e-arrival card, iaitu bagi menggantikan borang 19 embarkation atau disembarkation form yang digunakan pada masa ini. Pendaftaran e-arrival card adalah dimestikan kepada semua warga negara asing yang masuk ke negara Brunei Darussalam melalui pos-pos kawalan imigresen sama ada laut, udara dan darat, iaitu sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Peraturan 29-2 Peraturan-Peraturan Imigresen manakala pendaftaran e-arrival card
adalah tidak diperlukan bagi mereka yang hanya membuat persinggahan atau transit di lapangan terbang antarabangsa Brunei atau Port of Entry di negara Brunei Darussalam bagi meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya tanpa memasuki negara Brunei Darussalam. Pendaftaran e-arrival card boleh diakses melalui laman sesawang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di www.imm.gov.bn dan maklumat hendaklah diisi dengan lengkap dan betul sebelum tarikh ketibaan ke negara Brunei Darussalam. Bagi memastikan kelancaran proses pendaftaran, disarankan bagi warga negara asing untuk membuat pendaftaran awal sebelum tiba ke negara Brunei Darussalam. Dokumen-dokumen yang diperlukan bagi mendaftar e-arrival card adalah dokumen perjalanan atau pasport yang sah, alamat tempat kediaman semasa tinggal di negara Brunei Darussalam dan maklumat penerbangan atau kenderaan yang digunakan. Menurut Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, e-arrival card adalah bukan visa atau pas. Visa atau pas perlu dipohonkan secara berasingan tertakluk kepada keperluan semasa. Pengesahan pendaftaran e-arrival card bukanlah kebenaran mutlak bagi kemasukan ke negara Brunei Darussalam dan ia masih lagi tertakluk kepada pemeriksaan lanjut semasa tiba di negara Brunei Darussalam. Tidak ada caj bayaran dikenakan bagi pendaftaran e-arrival card. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan tidak ada melantik mana-mana individu atau sebarang entiti komersial yang mengenakan caj bayaran bagi pendaftaran e-arrival card. Bagi sebarang maklumat lanjut, bolehlah menghubungi melalui email info@immigration.gov.bn atau hotline WhatsApp 729 9550. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi akan mengadakan Expo Pengajian Tinggi ke-8 tahun 2023 secara dalam talian selama 4 hari mulai Isnin 13 Februari pukul 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Selain Expo Pengajian Tinggi juga diadakan sesi webinar dan dari beberapa institusi pendidikan dan persatuan tempatan. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai Expo tersebut bolehlah membuat pendaftaran secara dalam talian melalui portal Expo Pengajian Tinggi mulai hari Rabu 1 Februari pukul 9 pagi. Dayang Dina Roslina binti Haji Aliuddin, pemangku penolong pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan selaku Timbalan Ketua Pentadbir Projek Expo Pengajian Tinggi 2023 mengongsikan perkara tersebut pada sidang media bagi Expo Pengajian Tinggi 2023. Sebanyak 26 buah institusi pengajian tinggi, agensi perkhidmatan pendidikan dan juga agensi-agensi kerajaan dan swasta yang telah mendaftar untuk menyertai Expo Pengajian Tinggi ke-8 2023 termasuk institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta dalam negeri, institusi dari luar negara, penyertaan dari kedutaan dan agensi-agensi kerajaan dan swasta. Di samping itu juga, Kementerian Pendidikan akan memberikan maklumat-maklumat terkini semasa Expo. Program luar daerah diperkenalkan bagi memberikan latihan kepada warga perkhidmatan awam di luar daerah yang tidak berpeluang untuk menghadiri program di Institut Perkhidmatan Awam IPA. Diadakan selama 2 hari, program dihadiri lebih 90 warga perkhidmatan awam yang berkhidmat di daerah Tutong dan daerah Belait. Program berlangsung di sebuah hotel di Kuala Belait. Program ini juga meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dapat diterapkan seperti amalan-amalan terbaik dan kaedah yang dapat dilaksanakan dalam organisasi. Selain itu, ia akan dapat meningkatkan motivasi melalui kebolehan kaedah yang dimiliki demi mencapai produktiviti dan membawa perubahan dalam organisasi yang efektif serta efisien. Kursus ibadat haji bagi musim haji tahun ini akan diadakan sebanyak 12 sesi iaitu pada setiap hari Jumaat dan Ahad dari pukul 8 hingga 10 pagi bermula pada 27 Januari dan berakhir pada 5 Mac 2023. Jabatan Urusan Haji Kementerian Khalif Agama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah dalam siaran medianya menjelaskan kursus akan diadakan secara serentak di pusat-pusat kursus yang telah disediakan di ke-4 daerah.
Sehubungan itu, semua bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan ibadat haji dikehendaki hadir untuk mengikuti kursus-kursus ibadat haji yang telah diaturkan di pusat-pusat kursus yang telah ditetapkan. Sementara itu, pemeriksaan kesihatan bakal jemaah haji bermula kemarin bagi bakal jemaah haji daerah Tutong yang terpilih untuk menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi. Pemeriksaan kesihatan diadakan di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah sehingga 26 Januari dari pukul 8.30 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4 petang. Bakal jemaah haji dikehendaki membawa bersama kad pintar, kad Brohims, buku rekod kesihatan dan panduan kesihatan haji jika ada, buku suntikan berwarna kuning jika ada dan kad perjanjian masing-masing. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa akan membukakan permohonan bagi skim latihan dan pendidikan teknikal dan vocational TVET bagi sesi akademik 2023-2024 khusus bagi pelajar lepasan sekolah di peringkat O untuk mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi swasta dalam negeri bermula hari ini dan akan ditutup pada 11 Februari 2023. Skim TVET merupakan salah satu projek kerjasama di antara Kementerian Pendidikan dan pihak Manpower Planning and Employment Council MPEC Jabatan Perdana Menteri. Orang ramai khususnya penuntut-penuntut lepasan sekolah peringkat O yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah dialu-alukan untuk memohon bagi mendapatkan skim TVET ini. Borang permohonan skim TVET boleh didapati dari laman web rasmi Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.pn. Borang-borang yang telah lengkap diisikan berserta dokumen-dokumen yang diperlukan hendaklah dihantar melalui tata cara yang telah ditetapkan iaitu ke pihak institusi yang ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh menghubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan di talian 2380019 pada waktu bekerja atau email di scholarship@moi.gov.pn. Dua buah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 membuang sampah di tempat awam. Orbit Supermarket Sendirian Berhad di Kampung Penanjung Tutong dan Restoran Sabka di Kampung Lamunin Tutong masing-masing dikenakan denda kompaun sejumlah RM500 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut, syarikat-syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Balai Polis Bandar Seri Begawan sedang mengesan seorang pekerja warga asing yang dipercayai lari daripada majikan. Ratih Purnamasari, warga negara Indonesia, memegang pasport bilangan AU 643353. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Bandar Seri Begawan di talian 224-2334 atau talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan.